Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad, hadis sahih yang saya fikir mulai sekarang kita kena hafal hadis ni, yang bunyinya la tufta'anal Konstantiniyah falani'mal amiru amiruha wali'mal jaisu zalikal jais. Rasulullah mengatakan bahawa kamu akan menguasai kota Konstantinia, dan yang menguasailah sebaik-baik raja, sebaik-baik pemimpin, dan sebaik-baik tentera. Ya. Daripada surah Ar-Rum turun kepada Konstantinopel, khusus bincang Konstantinopel. Mengapa Konstantinopel? Kerana Konstantinopel pada zaman Rasulullah adalah merupakan kuasa besar dunia. Umat Islam perlu menguasai Konstantinopel, sebab di situ tempat siapa yang menguasai Istanbul, sekarang Istanbul, dia akan menguasai dunia. Dan terjaga apabila Konstantinopel jatuh di tangan Sultan Muhammad Al-Fatih, Khilafah Utsmaniyah tertegak selama 600 tahun. Selama 600 tahun berakhir pada 1924, jatuh 90 tahun kehilangan Konstantinopel itu, 90 tahun kehilangan Istanbul tersebut. Umat Islam berada dalam keadaan yang paling hina pada hari ini. Betul tak betul? Kita berada dalam keadaan yang paling hina pada hari ini. Karena itu Istanbul harus dikembalikan balik kepada tangan umat Islam. Dan alhamdulillah apabila Rajab Tayyip Erdogan berjaya memerintah pada tahun 2003, kita lihat bagaimana Turki merupakan model negara Islam yang sedang berkembang naik, yang sekarang cuba dihancurkan oleh Amerika Syarikat dengan menggunakan demonstrasi dan segala macam. Jadi kerana itu saya katakan antara anak. Dan sekarang ini di Malaysia, di Istanbul, di Turki hanya ada 48 orang pelajar Melayu. Di Amerika beribu, di UK beribu, di Australia beribu. Di Turki hanya 48 orang pelajar Malaysia. Amat antara yang paling awal. Ya. Sanggup hantar pelajar buat medik ke Rusia, sanggup hantar buat medik ke Ukraine. Mengapa tak pergi ke Turki? Sedangkan Turki ini ternyata salah satu institusi perubatan yang terbaik. Orang Eropah pun bergerak datang untuk menghantar mak bapak mereka yang sakit untuk berubat di Istanbul. Kita tak tahu. Sebab Barat dengan media dia tak mau kita berhubung dengan Turki. Dia mau Turki terputus daripada umat Islam, sebab dia tahu kalau Turki ini dikenali oleh umat Islam seluruh dunia, maka Turki akan bangkit semula dan Amerika dan kuasa besar dunia yang ada pada langit akan hancur. Ini dah cita-cita kita terhadap vision kita untuk Ahmad Abad. Itu sebab dia membezakan dengan yang lain-lain. Dia straight ace, tapi dia punya suatu cita-cita untuk membebaskan umat daripada penjajahan, cita-cita untuk membebaskan umat daripada perhambaan, cita-cita untuk mengembalikan balik kekuasaan Islam menjadi kuasa besar dunia. Ini perbezaan dia. Yang kita minta supaya mak bapak yang saya tahu ramai yang hadir, yang punya anak-anak kecil-kecil, kena tanamkan vision ini. Ini dinamakan wawasan ummatik terhadap anak-anak kita. Kalau jadi doktor pun silakan, tak ada masalah. Nak jadi engineer silakan, nak jadi angkasawan silakan. Ya. Tapi angkasawan yang ummatik, yang menimbulkan semangat untuk mengembalikan balik satu cita-cita besar Islam supaya kembali menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Itu sebab saya hantar anak ke Turki, dan saya sarankan supaya anak-anak di hadapan saya ini, baik lelaki dan perempuan, boleh pergi. Bayangkan teruknya faham secularism ini. Hanya pada tahun sudah bulan 10, undang-undang mengharamkan tudung baru diangkat. Bulan Oktober 2013 baru diizinkan wanita-wanita yang bertudung boleh bekerja di jabatan kerajaan. Pelajar-pelajar yang bertudung baru boleh masuk universiti. Bulan 10 tahun sudah baru diluluskan. Jadi untuk itu anak-anak kita tak ada masalah, baik lelaki dan perempuan. Dulu berjanggut pun tak boleh. Ya, dia kena clean shaven. Cuba tengok
pimpinan-pimpinan Turki ada yang berjanggut? Tak ada, janggut pun tak boleh. Sekarang alhamdulillah dah boleh berjanggut dah. Kalau macam Ustaz Azmi memang confirm tak boleh lah. Tak boleh. Itu. Sekarang alhamdulillah dah boleh pakai tudung. Kita harap kerajaan Erdogan ini boleh bertahan sebab sekarang diserang begitu rupa untuk dijatuhkan kerajaan tersebut kerana dia boleh mencabar. Mengapa Turki? Kerana alasan siapa yang menguasai kota Konstantinopel, dia akan menguasai dunia. Dan kita sepatutnya umat Islam kena connect balik, kena berhubung balik dengan Turki. Sebab Barat tidak mahu umat Islam bergabung dengan Turki. Sebab dia tahu kalau umat Islam bergabung dengan Turki, maka Islam akan naik balik. Kerana itulah dimomok-momokkan Turki, diburuk-burukkan Turki. The segment of Europe. Jangan belajar Turki, masalah. Ya? Turki semuanya buruk. Sebab dia tak mahu rahsia kekuatan Turki itu kembali difahami, dikenali oleh umat Islam di seluruh dunia. Itu sebab saya kata Ahmad Amar, habis saja SPM kamu dapat 10A, pergi ke Turki. Kenapa? Kemudian buat sejarah. Sedangkan Amar bidang sains, tawaran dah datang macam-macam tawaran. Sebab 10 years macam-macam tawaran nak masuk program Angkatan Tentera, Future General ni projek. Ada untuk macam-macam kita boleh minta. Dia kata jangan ambil satu pun, pergi ke Turki. Tawakal Allah. Ya, kita pun tak tahu ada beasiswa tak beasiswa. Tawakal Allah, tolak semua tawaran. Jangan terima satu pun sebab kesemua tawaran tersebut semua untuk sainses, tak ada untuk sejarah, beasiswa untuk belajar sejarah tak ada. Alhamdulillah Turki telah memberi beasiswa kepada beliau. Kerajaan Turki telah bagi beasiswa sampai ke peringkat PhD. Alhamdulillah, ya. Jadi beliau dalam perjalanan itu. Ambil bidang sejarah kerana apa? Saya mengatakan Amar kena ambil bidang sejarah. Sebagai anak yang taat, subhanallah, dia taat kepada kehendak ibu bapa dia. Sentiasa menjaga hati orang tua dan tak mau mengecilkan hati orang tua. Sampai kami berdua ada masalah bila orang tanya, ada tak insiden kita meninggikan suara, marah anak, menjerit. Kami terpaksa memikir yang agak lama, bila aku marah anak aku ni. Tak ingat. Ya, baiknya anak ni, maknanya bila tanya ada tak insiden-insiden yang menyebabkan kecewa, marah, menjerit. Kami kena fikir lama mungkin. Ya, seolah tak pernah. Ya, begitu ketaatannya kepada ibu bapa yang bagi saya sangat luar biasa. Ini untuk anak-anak adik-adik ini, untuk barakah. Maknanya cakap mak bapak kena ikut. Tak ada mak bapak suruh kita jadi jahat. Ya, semua bapak suruh kita jadi baik. Dan barakahnya dengan menghormati mak dan ayah. Kenapa saya kata bilang sejarah? Sebab apabila penjajah datang ke alam Melayu ini, perkara yang pertama dilakukan, dia akan merompak semua kitab-kitab sejarah kita, kitab-kitab kita itu, manuskrip semua dibawa ke UK, dibawa ke Belanda. Segala buku-buku itu diambil. Kita tidak ada rujukan. Kitab-kitab, manuskrip yang zaman-zaman dulu semua dibawa ke sana. Sampai sekarang masih lagi berada di sana. Saya sendiri pergi ke Belanda, saya pergi ke Universiti Leiden, saya tengok sendiri kitab-kitab Melayu yang begitu banyak yang belum lagi habis dikaji oleh mereka. Sebab salah satu strategi penjajahan pertama, putuskan generasi baru daripada sejarah kegemilangan zaman lampau mereka. Sebab Islam itu hebat sebelum ini. Jadi putuskan, mereka tak kenal sejarah kecuali sejarah yang telah kita adun mengikut kehendak kita. Akhirnya mereka mencipta satu ilmu orientalism. Mereka mengangkat diri mereka sebagai profesor sejarah Melayu. Kemudian anak-anak kita belajar untuk menjadi profesor di bawah profesor yang merompak khazanah kita. Kemudian diberi gelaran doktor, meneruskan tradisi penafsiran sejarah mengikut kacamata penjajah. Ini dah yang berlaku. Saya kata Ahmad pergi ke sana, kaji bahasa Turki, kemudian kaji sejarah tamadun Osmaniyah itu, kemudian kamu bantu umat Islam untuk bangkit semula.
Itu cita-cita. Dan alhamdulillah beliau telah percaya. Ya, jadi amal spesial bagi saya dengan tujuan untuk perkongsian, bukan untuk mengagung-agungkan. Ya. Saya terpaksa mengulang banyak kali sebab ada juga kadang-kadang orang katakan kamu ni mengagung-agungkan anak. Sekarang buat apa kami nak datang buat roadshow ataupun bercerita ni? Sebab tiap kali ditunjukkan video saya menangis. Tiap kali menceritakan amal saya sebab. Buat apa saya nak sebab sepanjang masa? Untuk tujuan apa? Kecuali untuk mesej Allah SWT di atas kematian ini untuk membangkitkan semangat anak-anak muda. Atas tujuan itu saja. Jangan lupa hati, kami tidak ada cita-cita untuk mengagung-agungkan dia. Ya, ini mesej Allah Ta'ala untuk mencetuskan satu kesedaran untuk kembali kepada peranan umat Islam sebagai khalifah Allah di muka bumi. Jadi sejarah. Dan yang ketiga, mengapa Risalah An-Nur, kitab yang beliau telah khatam dalam masa 8 bulan, dia mesti duduk di madrasah Khairat? Oleh kerana ini poin saya dah akhir ya. Ya. Sebab ini soalan yang selalu timbul. Mengapa dia mesti duduk di Jamaah Khairat? Sebab di situ Jamaah Khairatlah jamaah yang memperjuangkan mendidik umat mengenai kitab Risalah An-Nur, kitab tafsir Al-Quran yang bersifat maudhu'i yang ditulis oleh Imam Badi'uz Zaman Said Nursi. Yang inilah penyelaman akidah bangsa Turki. Atatürk cuba mengangkat akidah, mencabut akidah daripada bangsa Turki. Imam Badi'uz Zaman Said Nursi menyelamatkan akidah bangsa Turki dan menulis kitab Risalah An-Nur menekankan soal akidah. Sebelum ini bincang soal Turki, pernah tak kita dengar nama Imam Badi'uz Zaman Said Nursi? Tak pernah. Dipadamkan daripada memori kita supaya jangan kita ingat ulama-ulama ini. Yang kita ingat ialah mereka yang kononnya tokoh membangunkan Turki, sedangkan ini sebenarnya menghancurkan akidah bangsa Turki. Ya? Barulah maknanya, baru sekarang kita kenal siapa dia Imam Badi'uz Zaman Said Nursi. Ini penting. Mesti kaji kitab dia. Dan apabila alhamdulillah dia telah komplit membaca kitab dalam tulisan Jawi Osmani, payah, kitab yang payah, orang Turki pun tak boleh buat. Anak muda sama umur dia tak boleh buat. Dan alhamdulillah, oleh kerana dia sudah fokus, dia tahu apa nak buat, dia tak ada masa. Dia berulang-ulang begitu kawan-kawan dia, saya tak ada masa sekarang ni, saya kena belajar cepat, saya tak ada masa. Seolah ada benda yang nak dikejar. Ya, saya kena buat kerja, saya tak ada masa, saya kena buat tu, saya kena buat tu, saya tak ada masa. Itu yang diulang-ulangkan, seolah-olah dia mengejar waktu. Dan kita tak tahu rupanya umurnya hanya setakat 20 tahun. Ya, seolah dia tahu ya, mesej. Jadi kan itulah mengapa Turki saya dah jawab tadi, mengapa sejarah saya dah jawab tadi, mengapa Risalah An-Nur. Kerana Risalah An-Nur inilah maka beliau dimuliakan. Oleh kerana dalam perjalanan nak mengajar pelajar-pelajar yang baru sampai ke Turki daripada Kamboja, Indonesia dan Malaysia, beliau dilanggar ambulans dan meninggal dunia. Ya. Sebab apabila dia tamat 8 bulan, dia diuji oleh ustaz-ustaz dia, dan ternyata ujian bertulisnya cemerlang dan mengatakan kefahaman kamu sudah sama dengan kami, oleh itu kamu diberi ijazah untuk mengajar. Dan dalam perjalanan mengajar itulah beliau kembali ke rahmatullah pada November 2013, 3 bulan 7 hari yang lalu. Kerana itulah ulama-ulama di sana mengatakan beliau mati syahid sebagai seorang pendakwah. Ya, kematian yang baik. Dan ketika sebelum beliau dikebumikan, kami diberi izin untuk melihat jenazah beliau buat kali terakhir, saya dan emaknya. Dan kami lihat subhanallah, di kening-kening dia, di bawah kelopak matanya, peluk-peluk keluar, bintik-bintik kecil berpeluk-peluk di bawah itu. Dan maknya telah mengusap peluk tersebut, ya, untuk pastikan dia peluk ke tak peluk, ataupun air mandi yang tak habis. Rupanya peluk-peluk yang keluar, titik-titik maknanya menggambarkan antara tanda-tanda orang yang mendapat husnul khatimah. Ya. Alhamdulillah, inilah yang ditendang supaya anak-anak kita berjaya. Dan 7 formula yang telah digunakan untuk mengulang Fatih tersebut, saya ingat dalam buku ada ya.
Cuma saya nak ulang saja. Pertama, ada mesti ada wawasan ummatik, nama bersesuaian dengan umat, dengan wawasan tersebut. Ketiga, adab, yang paling penting adab kepada Allah, Rasul dan juga orang tua dan ulama. Yang keempat, Al-Quran. Yang kelima, solat tahajud. Yang keenam, ilmu yang penting untuk zaman ini. Dan yang ketujuh, menguasai pelbagai bahasa. Paling kurang kena kuasai 4 bahasa. Jadi untuk khalifah Allah di muka bumi ini kena ada tujuh ciri inilah yang melahirkan Muhammad Al-Fatih. 7 ciri inilah saya gunakan untuk amal-amal berjadikan, untuk diikuti amal. Jadi 7 formula melahirkan pembuka kota Konstantinopel. 7 formula diikuti oleh amal jadi pembuka hati umat seluruh dunia. Maka saya fikir tak ada sebab untuk anak-anak kecil di hadapan saya ini, kalau ditanamkan dengan 7 formula ini, akan lahir ramai khalifah-khalifah yang insya-Allah akan mengembalikan umat Islam kembali kepada realiti al-Islam ya'lu wa la yulaq alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.